Okay. So yang ketiga adalah S equal to UT plus half AT squared. Dan keempat adalah V squared is equal to U squared plus 2AS. Alright. So kalau dalam projectile motion kita pecahkan kepada X component dengan Y component. Jadi for X component yang ni kita boleh denote dia sebagai dalam X component. Untuk Y component kita pecahkan dia, kita tukar A kepada gravity lah, acceleration kepada gravity. Jadi dia akan jadi yang pertama adalah V is equal to U minus GT. Yang kedua S is equal to half tetap U plus V multiplied by T. Yang ketiga adalah sama dengan S is equal to UT minus half GT squared. Dan yang keempat adalah V squared is equal to U squared minus 2GS. Ataupun kalau Y component kita tukar S ni kepada H ketinggian Kita jadikan dia sebagai H ketinggian. Okay, kat sini. Right. Okay. Kalau ketinggian tu dia menurun, okay, dan kita kena ingat kalau dia ke kanan dan ke atas, kita denote semuanya sebagai sign positif. Kalau dia ke kiri dan ke bawah, kita note dia sebagai negatif direction lah. Okay. Boleh faham kan ni? Right. Kita pergi kepada question. Right. Question, jap. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. An artillery rocket is fired with an initial velocity of 300 meter per second at 55 degree above the horizontal. It explodes on a mountain side 42 seconds after firing. So determine both horizontal and vertical displacement where it explodes relative to its firing point, and what is its velocity when it hit the mount side. Okay, first of all kita lukis dulu lah. Kita lukis dia punya, kata apa, dia punya situasi. Alright, bila awak lukis situasi dia contohnya macam ni lah. Okay, ada kereta kebal kan, kereta kebal ni dia ada artileri, dia tembak. Jadi dia tembak roket. So roket apa ni, bom ni, roket ni dia akan jatuh dekat kata dekat satu bukit lah. Alright, so kita tak tahu sama ada dia roket ni jatuh secara, contohnya macam ni, dia naik dulu, kalau saya lukis ni, dia naik dulu, kemudian dia jatuh, ataupun mungkin dia boleh dia naik macam ni, dia naik, masa dia naik ni dia attack gunung tu. Alright, so kita tak tahu dia punya situation macam ni. Jadi kita first of all katalah kita consider, kita assume dia punya position, dia punya situation, dia naik dan dia jatuh. Maksudnya dia ada projectile lah, dia naik dan dia jatuh macam ni. Alright, kita assume dulu. Kita assume. Faham tak? So, bila kita nak cari, kita nak determine dia punya horizontal and vertical displacement. So, kita nak tentukan vertical dengan horizontal displacement, kita gunakan equation yang mana? So, first of all, kita tulis dulu yang equation. Kalau equation pertama adalah U pula. Okay, V sama dengan U plus AT. Equation kedua sama dengan S is equal to half U plus V multiplied by T. Equation ketiga sama dengan S is equal to UT plus half AT squared. Dan equation keempat adalah V squared sama dengan U squared plus 2AS. So, kita nak tentukan displacement. So, which equation yang paling sesuai kita guna? Nombor apa?
kat sini dalam kes kita ni. Okay. Equation mana kita sesuai guna? Kita guna equation nombor 3. Right? Equation nombor 3. Korang dengar ke tak ni? Okay ke? Okey. Okay. So, first kalau kita tengok sini kita ada U kan. So, pecahkan dulu U ni kepada UX dengan UY. UX dengan UY. So, kita pecah. UX sama dengan 300 cos 55. So, dapat apa? So, UY pula sama dengan 300 sin 55. Berapa? Cos 300 cos 55 dengan 300 sin 55. Cuba kira. Berapa? Berapa UX? 172.07. Okay. Yang UY? 245.75. Okay. So first kita dah dapat dah UX dengan UI dulu. Kemudian kita nak tentukan dia punya horizontal and vertical displacement. Kita guna equation yang sesuai, kita guna equation nombor 3 lah. Okay, untuk X component ataupun horizontal component. So kita dapat S is equal to UX, mana SX lah, SX T plus half AT squared. Betul. So sebab apa? Sebab kita dah ada, dia dah bagi time. So dia bagi T is equal to 42 second. Jadi untuk case horizontal, acceleration akan jadi sama dengan 0. So SX sama dengan UXT. Jadi bila kita kira, kita dah ada UX dengan 172.07 multiplykan dengan 42 second. So dapat apa? Dapat 7,224.84. 7,072. 24. Okay, tukar dalam 72, scientific 24. notation. Tukar dalam scientific notation. 7.24 2. kali 10 kuasa 2 ke kuasa 3? 7,000 kuasa 3. Okay. Right. 7.24 kali 10 kuasa 3 meter. Okay, clear kat sini? So kita dah dapat yang untuk X component. Untuk Y component, kita gunakan equation sama juga. H is equal to UYT minus half GT squared. So UY dapat apa? UY adalah 245.75 multiply by 42 minus half multiply by 9.81 multiply by 42. Dapat apa? Cuba kira. Tukar dalam scientific notation. Satu 1.67 kali 10 kuasa 3. Okay. Meter. Alright. So maknanya, okay, situasi dia macam ni lah. Jarak dia daripada sini ke gunung sini adalah Allah. Saya ingat pula. Okay, lurus lah. Padam balik. Ingat pula. Okay. So, makna kata, okay, makna kata dia punya daripada sini, okay, dari sini, okay, sini sampai sini, okay, berapa? Ini adalah 7.24 kali 10 kuasa 3 meter. So daripada bawah
pergi ke atas ni, maksudnya berapa? Dia akan dapat 2.67 kali 10 kuasa 3 meter. Boleh faham? Nampak? So kita dah menjawab lah soalan dia ni. Alright. So kita dah menjawab dah berapa displacement dia. So kalau awak nak jadi askar pun, awak ingat askar ni bodoh-bodoh ke? Tak ada tau. So kalau nak jadi askar pun kena bijak. Awak kena tahu fizik. Kalau awak tak tahu fizik, contohnya awak nak meletupkan sesuatu satu kawasan musuh kan. Satu kawasan musuh tu berada pada koordinat sekian-sekian. Jadi bila kita nak tembak kedudukan musuh pada sekian-sekian, kita kena tahu berapa angle kita punya artillery. Bila kita dah tahu berapa angle artillery kita kena consider berapa dia punya gravity, berapa kedudukan angin kan, berapa kelajuan angin supaya roket yang kita tembak itu sampai ke kedudukan musuh yang kita nak tembak. Itu belum lagi kalau kita menjadi orang askar TUDM kan, tentera udara. Kalau tentera udara lagilah kena consider sebab kita sedang bergerak, awak sedang bawa jet, dalam masa sama awak nak tembak. Berapa pula jarak yang awak nak kena pastikan supaya roket awak tu sampai ke kena kepada roket musuh. So inilah antara perkara-perkara yang penting dalam projektil. By the time nak kira kita dah kena bom dulu. Sebab itulah kena cepat. Sebab tu kena cepat. Sebelum kena bom tu lah korang kena tembak dulu. Sebab tu kena laju. Betul tak? So sebab tu kalau orang kata kalau boleh dalam pemikir dalam kiraan ni projektil ni semua dah bila awak jadi askar ni, projektil ni semua dalam kepala dah. Alright. Tapi kalau awak dah jadi askar kan, semua benda tu diorang dah compute lah. Benda tu dia dah save dah. Right? Diorang dah save dah benda-benda ni semua. Jadi awak tekan je berapa koordinat tu dia dah bagi dah value-value berapa angle awak nak kena adjust. Macam orang kata macam awak pergi timbang berat awak lah kan. Awak pergi masukkan duit. Sekarang ni duit 50 sen kan. Awak masukkan 50 sen ke RM1 kalau awak pergi penimbang tu. Dia akan timbangkan awak, lepas tu dia akan ukur tinggi awak kan. Kemudian dia boleh kira awak punya BMI. Sebab apa? Sebab diorang dah compute semua benda dalam mesin tu. Kan, dia keluarlah BMI awak. Samalah juga macam ni kan. So kalau kita nak tembak, kita kena kita masuk je koordinat. Kemudian roket tu terus tembak. Tapi faktor yang paling kita nak kena tahu adalah faktor angin lah. Yang tu memang mesin tak boleh nak tentukan lah kan. So kalau tapi kalau ikutkan bila misal tu dah laju kan, dia dah bergerak dengan laju, lepas tu misal tu pula roket tu pula berat. Jadi bila ada kelajuan, bila angin yang kuat, mungkin kita boleh ignore lah. Kita boleh ignore kelajuan angin tu dengan kelajuan roket yang kita bagi. Dan juga kalau ikutkan kata saya, macam kalau kita tengok lah, awak tengok lah cerita-cerita orang putih kan. Selalu roket tu diorang dah letak sensor kan. Diorang letak sensor, maknanya mana pergerakan sesuatu tu, roket tu akan ikut. Betul tak? So itulah dikatakan teknologi. Jadi banyaklah benda-benda teknologi. Kalau awak minat dengan ketenteraan ni, awak masuk awak bolehlah guna. Awak ciptalah benda-benda baru dalam ketenteraan kan. So benda-benda ni lah kalau awak tengok orang pergi UPNM kan. Apa fungsi UPNM? Untuk menghasilkan pegawai-pegawai muda yang bijak, yang mempunyai ijazah kan. Bermaksud mereka tu kena belajar engineering, maknanya diorang kena tahulah berkaitan dengan projektil supaya bila kita nak menyerang musuh tu, setakat konsep fizik ni semua dah tahu dah kan. So jadi macam sama ada kita nak serang musuh, bukannya serang secara secara kosong, mestilah ada ilmu kan. Supaya kena ada tactical. Orang kata kalau dalam bahasa ketenteraan ada tactical. Jadi kena ada tactical lah untuk menyerang musuh. Dari segi fiziksnya, dari segi chemistry-nya, dari segi biologinya. So kalau tak, kita akan kalah lah, right? Okay, so
So ini yang tadi kita kira. Alright. So soalan kedua, what is its velocity when it hit the mount side? Berapa kelajuan bila dia hit mount side ni? Alright. Kita nak kira berapa kelajuan dia ni. Okay, kita nak kira berapa kelajuan. So V. Okay, kalau kita nak kira kelajuan dia V, kita kena carikan Vx dengan Vy. Kita pecahkan kepada Vx dengan Vy. Macam mana kita nak kira Vx? Vx kita boleh tentukan dengan kaedah apa? Dengan formula yang mana? Okay, kita boleh gunakan formula yang pertama. Vx sama dengan Ux plus A plus 2 plus Ax. Okay, plus Ax plus At. Jadi bila A kat sini dalam X component, At sama dengan 0. So Vx sama dengan Ux, which is Ux sama dengan U cos theta. Tadi dapat apa? Ux sama dengan apa? Saya dah terpadam pula. Ux tadi berapa kita kira tadi? 300 sin cos 55 dapat apa? 172.07. Okay, 07 meter per second. So kita dapat ni positif kan? So bermaksud dia ke kanan. Bermaksud ke kanan. 17 ni adalah Vx ke kanan. So Vy. Vy kita nak guna equation mana? Kalau kita boleh guna Uy minus GT. Betul? Minus GT. Boleh je pakai sini. So Uy tadi adalah U sin theta. U sin theta tadi berapa? 300 sin 55. Dapat apa? Padam lah. Tadi berapa? 245.75. Okay, minus dengan 9.81 multiply by times adalah 42. So dapat apa? Negatif 166.27 meter per second. Apa maksud negatif ni? Direction ke bawah. Okay, bermaksud direction dia ke bawah. So kalau kita lukis di sini, okay, ini kita punya misal. Di ke kanan tadi, ini Vx. Sebab apa? Vx adalah positif. Dan Vy kita ni negatif sebab dia ke bawah. Jadi Vy. Awak jangan pelik pula dapat negatif. Okay. So negatif kat sini adalah menunjukkan dia ke bawah. Sebab itu pentingnya ini kita kena tahu sign dia, positif atau negatif. Magnitude tetap sama. Magnitude velocity mana tidak ada negatif. Okay. Velocity sentiasa positif. Cuma negatif di sini menunjukkan dia punya direction. Sebab tu penting kita nak kena tengok dia punya negatif ke positif ni. Jadi kat sini V kita adalah ke bawah. Bermaksud misal kita ni dia bergerak projektil dia secara ke atas, kemudian dia akan jatuh. Faham tak? Sebab tu kita dapat dia punya direction dia kita kata Vy dia ke bawah, negatif. So kita nak kira what is the V. V adalah sama dengan Vx squared campur Vy squared. Awak square-rootkan, awak akan dapat 172.07 squared plus negative 166.27 squared. Dapat apa? What is the velocity? Dua 8 meter per second. Okay. Dan direction dia adalah inverse tangent Vy per Vx, which is sama dengan inverse tangent 166.27 divided by 172.07. So bila awak nak tunjukkan angle ni, awak lukis sini adalah theta. Senang. Baru saya faham angle awak mana. So dapat apa? Theta 44.02 degree. 44.02 degree. Alright. So, faham kat sini? Okay. Alright. Okay, yang ini. Okay, yang ni. So, kalau nak senang, kalau awak tak lukis,
Ni tadi sebab saya yang maknanya yang ni sebab saya pakai scientific notation tu dia jadi 43.98. So kalau pakai value awak tadi tu. So selalunya value kalau dalam exam kan ada yang dapat 43.98 ataupun dapat 44.01, sebenarnya saya consider betul dua-dua tu. Sebab kadang-kadang dia lari sikit value tu sebab kita menggunakan titik perbelahan yang berbeza lah. Alright. So kalau awak tak lukis direction, awak kena justify angle tu dekat mana? Below negative axis ke, above x axis ke, below negative x axis ke, above negative x axis. So untuk mengelakkan awak salah, awak keliru kat sini, untuk mengelakkan awak ada masalah, awak lukis saja. Awak jangan justify. Awak lukis macam ni, Vx, ini Vy, lukis ni V, dan awak ini lukis ni theta. So saya tahulah. Alright. So maknanya the below x axis. Alright. Kalau tak, awak kena justify. Kalau awak tak justify, jawapan ni 40, awak bagi 43.98, saya tak tahu kat mana. Above ke, below ke. Jadi kalau awak tak justify, kita consider jawapan awak tu salah. So that's why awak kena direction tu mesti dibagi tahu, dinyatakan lah. Alright. Okay, inilah dia punya gambar. Alright. So kita tengok example seterusnya. Okay. Lukis dekat diagram ke? Tak payah lukis kat diagram. Lukis macam yang saya buat tadi ni. Zaidan. Macam ni saja. Okay. Lukis macam ni je. Tak payah lukis kat diagram yang tadi. Okay. Alright. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay. A man stand at the edge of a cliff and thrown a stone horizontally above the edge with a speed of 18 meter per second. The cliff is 50 meter above the ground. So kita lukis dulu. Katalah ini cliff, okay. So ini ground. Right. So kita kata dia baling batu. Okay, dia baling batu kat sini macam ni. Dia baling batu, okay. With a speed, dia kata throws a stone horizontally, secara dia baling batu secara horizontal. Bermaksud macam ni lah. Okay. Okay, nampak macam ni. Okay. So bermaksud kita punya V, dia punya V mana? V dia ke sini. Okay. V pula U sama dengan 18 meter per second. Right. Okay. Okay. Kemudian apa lagi information kita ada? Dia bagi H. H adalah 50 meter. Okay, dia bagi ni 50 meter H. Sama dengan H. Right. Apa lagi dia bagi information? Tak ada, dia bagi dua je. Alright. So dia suruh cari apa? Dia kata how long after being released does the stone strike the ground below the cliff? Berapa masa yang diperlukan untuk batu ni sampai ke tanah? Jadi apa yang kita kena buat? First awak tentukan dulu UX dengan UY. UX adalah 18 meter per second. UY sama dengan berapa? UI is what? UI adalah sama dengan 0. Sebab apa? Sebab dia baling horizontal kan? Dia tidak ada angle. Jadi, so UI adalah 0. Sebab apa? UI adalah sama dengan U sin 0. Kalau U sin 0 adalah sama dengan kosong. Alright? So, that's why awak dapat 0. So, now dia nak suruh cari time. So, which equation yang sesuai kita pakai? Equation 1, 2, 3, 4 yang kita ada. Sebabkan kita ada ketinggian, kita kena gunakan ketinggian sebab kita nak kira berapa masa yang diperlukan untuk dia jatuh. So equation mana yang sesuai? Equation 1, 2, 3 atau apa? 2. Kalau 2 kita tak ada final velocity. So kita kena pakai equation ketiga, which is S is equal to UT plus half AT squared. Jadi disebabkan kita kena consider dekat Y component, kita pakai H is equal to UY T minus half GT squared. So dia bergerak ke bawah. Bila dia bergerak makin ke bawah, direction dia ke bawah, H kita akan jadi negatif negatif 50. Negatif 50 equal to 0 sebab UY is 0 minus half multiplied by 9.81
multiply by T squared. Jadi T kita adalah sama dengan 50 multiply by 2 divided by 9.81 dan awak square rootkan dia. Awak dapat apa? Kau kira 3.19 second. 3.19 second. Alright. Now, with what speed and angle of impact does it land? Berapa dia punya velocity? Okay, kalau kita nak kira, kita kena pecahkan dia kepada Vx dengan Vy. Sebab kita nak kira V dan theta ada berapa. So, kita nak kira final velocity. So, final velocity kita dah ada time. Dia dah bagi time. So, kita nak kira final velocity equation yang mana sesuai. Kita boleh pakai equation yang pertama. Right? Untuk x component, Vx is equal to Ux plus At. So At sama dengan 0. Bermaksud Vx sama dengan Ux equal to 18 meter per second. Okay. So Y component, untuk Y component, Vy is equal to Uy minus Gt. Jadi Uy sama dengan 0 minus 9.81 multiply by T adalah 3.19. So dapat apa? Negatif. Cuba kira. Negatif apa? $99.83. 99.83. Okay. Salah Okay, betul. betul ke 99.83? Dia salah. 31.29. 31.29. 31.29. Okay, meter per second. Second. So, kita dapat, okay, first of all, awak lukis dulu. X component. Okay, sini V, X. Kemudian, kita tulis ke bawah V, Y. Dan sini adalah V, ini adalah theta. So, V kita adalah Vx squared campur Vy squared. Awak square rootkan dia, awak akan dapat berapa? 3 pula, 18. Dapat 18 squared plus negatif 31.29 squared. So dapat apa? Kat sini. Dan nak dapatkan angle adalah inverse tangent Vy per Vx sama dengan inverse tangent 31.29 divided by 18. Okay. Dapat apa? V apa? Ah, 36.10 meter per second. Angle $60. Okay. 60 degree. Alright. So kat sini awak boleh tulis 60 degree juga. Okay, kalau awak nak elakkan masalah, awak tulis sini juga 36.10 meter per second. Alright. So boleh faham kat sini? Clear? Right. Macam ni. Okay. So harap ya, awak semua dah faham lah. Okay. Kita kena mahir lah macam mana nak aplikasikan kata apa equation yang kita ada tadi tu lah, yang 4 equation tu. Alright. Okay. Now kita move kepada, kita habis lah chapter point apa subtopic 2.4. We move to the next subtopic 2.5 about a graphical representation of linear motion. So the outcome for this subtopic is we hope that we can plot a graph of linear motion. Ni paling penting lah, nak plot graph linear motion ni. Okay, kemudian kita tengok displacement time graph. So ini adalah graph displacement. Okay, kita dah belajar beberapa konsep kan. Sebelum ni kita belajar berkaitan dengan displacement, kita belajar berkaitan dengan velocity, kita belajar berkaitan dengan acceleration kan. So bila kita sebut sebagai velocity,
nak tentukan satu velocity tersebut daripada graf distance melawan, displacement melawan time. So bila ada graf displacement melawan time, dia punya gradient yang kita dapat ni adalah dia punya kita boleh dapat dia punya velocity. So kalau kita tengok sini, this is a graph of displacement versus time. So information from the graph kita boleh dapat displacement, kita boleh dapat average velocity and kita boleh dapat instantaneous velocity. What does it mean? Maknanya daripada graf ni, okay, contohnya kita kirakan berapa jarak yang diambil oleh satu objek itu pada masa 20 saat. So pada 20 saat, jarak yang dilakukan adalah pada sekian. Kita dapat tentukanlah berapa jarak dia. Okay, sekian ni. Okay, contohnya pada 30 second, berapa jarak yang telah diambil oleh satu objek. So jarak dia adalah sama dengan 0 meter. Okay. Daripada sini juga kita boleh kira berapa dia punya average velocity. Berapa average velocity, cara nak tentukan average velocity adalah kita kira berapa velocity untuk ke semua point-point ni A, B, C, D, E dan awak bahagikanlah dapat average. Untuk tentukan instantaneous velocity, kita kira berapa velocity dekat A, B, C, D, E dan F. Cara dia adalah kita tentukan nak dapatkan velocity, kita kena buat velocity adalah gradient. Sebab apa? Daripada sini, velocity adalah the change in X divided by the change in time. Jadi kalau kita nak kira instantaneous velocity dekat C, awak kena ambil point yang kecil ni, awak dapatkan dx dia apa, dt dia berapa, dan daripada gradient ni kita dapatlah dia punya instantaneous velocity. Alright, boleh faham kat sini? Okay, next. So, ini yang saya kata tadi ni. Nak tentukan instantaneous velocity ni adalah daripada tangent ataupun daripada slope at a specific point. So, kalau kita nak kira displacement obtained, kita nak kira berapa jarak yang dilalui oleh satu objek, kita kena kira final position tolak initial position. Okay, yang ni. Berapa position yang final tolak dengan initial position. So kita dapatlah displacement suatu objek suatu objek displacement yang dilalui oleh satu objek. So kalau kita nak kira average velocity, dia adalah equal to the slope of the line join the initial and final position. So bila kita dapat dia punya slope of the initial and final, itulah dia punya average velocity. Ataupun kita boleh kira tadi, macam saya kata tadi, awak dapatkan instantaneous velocity ke satu point, awak bahagilah ada 6. So dapat juga average velocity kan. Sebab apa? Sebab average velocity ni sama juga dengan total displacement divided by total time, ataupun awak ada displacement velocity of certain position campur awak bahagikan dengan berapa velocity yang instantaneous velocity yang awak ambil kan. So dapatlah juga average. Okay, so uniform velocity. So bila kita sebut sebagai uniform velocity, graf yang kita lukis adalah a straight line. So the straight line indicate constant velocity, right? Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dia ada graf, kalau awak tengok yang graf warna biru ni, okay, warna biru A, B dengan C. Jadi kalau kita plot, kita cari dia punya gradient kat position A dengan position B dengan position C, gradient tetap sama. So maknanya gradient dekat MA is equal to MB is equal to MC. Bila gradient dia tetap sama dekat position A, B dengan C, bermaksud dia mempunyai velocity yang sama. So bila ini yang kita katakan dia mempunyai uniform velocity. Okay, so bila satu graph tu kita dapat a straight line graph, so it indicates a uniform velocity. Alright. Okay, the slope of the line in the value of the average value. Apa nama? The slope of the line is the value of the average velocity. Ni yang saya sebut tadi kan. Okay, the instantaneous velocity is equal to the average velocity. Alright, bermaksud average velocity ni adalah sama je. Okay, maksudnya apa? So, maksudnya kalau kita ada satu straight line, alright, kalau kita kata tadi average velocity adalah katalah daripada position A ke position C. So average velocity adalah total X divided by total T. Betul tak? This is the average velocity. Sama, bila average velocity ni sama tak dengan instantaneous velocity? Bermaksud gradient yang dilalui oleh MT sama dengan M
B. Bermaksud total gradient sama juga dengan gradient yang diperolehi oleh satu position. Bermaksud bila dia sama, bila dia punya gradient sama, makna kata dia mempunyai velocity yang sama. Alright. So kalau kita tengok sini, a positive gradient means a positive velocity. Maksudnya kalau dia punya awak punya graph increasing, okay, maknanya awak punya velocity adalah increasing, positif. Dia punya velocity adalah positif. So a negative gradient means negative velocity. Ini macam mana kita nak indicate lah kita punya graph. Okay. Kita habiskan kita punya kita punya slide ni boleh tak? Saya tak payahlah kita selepas tu kita habis kelas lah. Petang kan tak payahlah ada kelas. Ke korang nak sambung petang kan? Boleh. Korang kalau petang tak ada kelas je, seronok. Hey. Ada perancangan ke nak ke mana-mana ni? Study doktor petang ni. Study lagi. Tidur. Sembang betul nak study. Yang tidur tu ialah tu kan. Jujur betul lah. Okay, tak apalah. Bolehlah berehat kan. Sebab malam korang dah nak kena dengar pula taklimat apa nama benda lah ni, website kan. Alright. Okay. So kita habiskan sikit Lepas tu petang kan tak payahlah kelas. Right. Boleh. Saya ingat nak masuk chapter 3 tapi saya fikir balik biar dululah. So maknanya macam ni. Kita habiskan kelas hari ni sampai chapter 2. Kemudian hari Jumaat kita discuss tutorial chapter 1 dengan chapter 2. Boleh? Jadi pukul nanti Justin tolong assign setiap orang nombor siapa yang nak jawab nombor soalan-soalan chapter 1 dengan chapter 2. Soalan tu saya dah masukkan dalam Putra Blast. Alright. So awak ambil gambar ke ataupun awak nak lukis, awak nak tulis dekat dalam komputer ke, dekat slideshow ke, terpulang kat awak. So hari Jumaat nanti siapa yang kena jawab soalan nombor 1, nombor 2 tu, soalan yang terlibat tu awak present lah awak punya solution. Alright, dan yang lain check, semak balik dengan apa yang awak buat. Bukan bermaksud bila kita kata exercise tu kita dah bagi kat orang lain, awak tak payah buat. Awak kena buat sebab lepas macam ni saya ingat lepas chapter 1, chapter 2. Lepas maknanya saya tak nak kumpulkan ujung lah. Maknanya lepas kita discuss, awak hantar kat saya setiap orang chapter tersebut. Nanti saya buka dekat website tu untuk awak submit exercise chapter 1 dengan chapter 2 supaya untuk saya bagi markah kat awak lah. Untuk itu markah assignment lah. Okay. Right. Dan juga untuk tengok awak faham ke tak faham. Kalau awak tak buat exercise, kan, kalau awak tunggu je kawan-kawan awak yang bagi jawapan, awak tak akan faham. Lagi-lagi topik projectile ni. Okay, projectile ni awak kena buat. Kalau tak, nanti ada masalah. Jawapan salah tolak markah ke doktor. Bila salah jawapan awak tu, nanti kan kita buat discussion. Awak betulkan lah. Alright? Okay? Mana awak semak lah balik. Tak adalah betul. Kita tu ni, bila kita buat tutorial, alright, dia tidak ada jawapan yang salah, tidak ada jawapan yang betul. Sebab tu kita akan discuss. Alright? Mungkin ada benda yang contohnya awak tak boleh nak buat. Kalau awak rasa awak tak boleh nak buat ataupun jawapan awak salah, tak apa. Saya tak ada nak marah. Saya akan betulkan lah. Kalau lah awak punya jawapan salah, lepas tu saya nak marah, bermaksud kita punya kelas tak berlaku lah. Macam mana awak nak belajar kan? So inilah kita katakan perbincangan. Tutorial tu sebagai discussion. Jadi awak salah ke, awak betul ke, awak tak tahu ke, kita sama-sama bincang. Barulah wujudnya kelas. Kalau kita tak bincang, kalau semua nak betul je, makna kata tak payahlah kita masuk dalam universiti kan. Sebab dah betul dah, tak payahlah awak belajar lagi. Betul tak? Jadi salah tu tak ada masalah. So kita betulkanlah sama-sama. Right? Okay? So nanti kalau contoh bila kita dah discuss, kita dah buat, lepas tu bila jawapan tu salah, nanti awak betulkanlah kan. Awak take note lah kat sebelah ada tu. Kan contoh bila awak dah buat kan, contoh ni awak punya kertas jawapan kan. Okay, ini awak punya solution, sini awak punya solution. Okay, kemudian bila awak dah semak, okay, bila kita buat discussion, bila kita buat
discussion kan contoh hari Jumaat, okay, awak tandakan ni betul. Kalau kata ni salah, okay, awak betul kan kat sebelah ni. Alright. Awak betul kan mana yang kesalahan tu. Alright. Yang ni jadi awak kata awak tandalah salah tapi yang ni awak tanda right. Betul. Tapi saya akan terimalah. Katakanlah soalan tu ada 12, saya akan ambil 12 markah sebab awak buat 12 awak dah buat 12 ni. Faham tak? Right. Pada saya tak ada jawapan yang salah, tak ada jawapan yang betul lah. Okay. Ini kelas saya lah kelas saya. So bermaksud maknanya awak punya assignment tu berapa peratus? 10% kan? Boleh dapat dalam tangan. Betul tak? Semua benda tu maknanya boleh dapat 10% tu dalam tangan lah. Okay, tak ada lah kita kata dapat berkurang kan. Kalau malaikat awak tak buat lah. Kalau awak tak buat, jawapan tu saya akan bagi kosong lah. Alright. Okay, so ini kita dah habis. Kita masuk kepada velocity time graph. So velocity time graph, sekejap ni dah page berapa ni? Ini adalah page ke 8? Ini adalah page ke 82. Sikit lagi. Okay, 97. Okay, velocity time graph. So daripada velocity time graph ni kita boleh dapat apa? Kita boleh dapat information about the instantaneous acceleration, average acceleration dengan distance ataupun displacement. Macam mana kita nak tentukan dia? So average acceleration kita boleh dapat daripada the slope between final and initial point. So daripada final dengan initial point, kalau kita ada macam ni final and initial point, okay, kita boleh dapat this is the total. Kalau kita dapatkan gradient dia, total V divided by total T, maknanya total V divided by total T, kita akan dapat apa? Kita akan dapat acceleration. This is the average acceleration. So the instantaneous acceleration, nak tentukan instantaneous acceleration, the slope at the specific point. So kita nak tahu berapa dia punya acceleration dekat position P. So maknanya kita dapatkanlah gradient dekat position P. Delta V divided by delta T. So ini dapatlah acceleration dekat point P. What is the instantaneous acceleration dekat point Q? Delta V dekat point Q bagikan delta T dekat point Q ni. Dapatlah dia punya kata apa acceleration dekat corresponding position ataupun yang mana dekat position mana yang kita berkehendak lah. Right? Displacement pula, macam mana kalau kita nak tentukan displacement, kita kena kira area under the curve. So bermaksud kalau kita tengok sini V, okay, plot of V divided by T. Okay, VT. Bermaksud kalau kita lukis daripada graf ni, okay, dapatkan acceleration, okay, delta V, macam ni, okay, saya nak bagi awak faham. Okay, daripada plot ni kita dapatkan the change in V divided by the change in T. Betul tak? Dari perbezaan, daripada differentiation of the V divided by T, awak dapat acceleration. Okay. So, kita pula dapat V adalah sama dengan apa? V sama dengan X divided by T. Delta X divided by delta T. Jadi, kalau kita nak kira what is the displacement, okay, displacement is equal to X equal to integration of V delta T. Jadi kalau kita nak tahu what is the X, awak kena kira the area under the plot. So kalau kita nak tahu what is the displacement yang diambil daripada position P sampai Q, awak kena kira what is the area under the graph ni. So inilah fungsi-fungsi kenapa awak belajar differentiation, kenapa awak belajar integration. Alright. Sebab integration ni kita nak tahu reverse dia. Okay, differentiation ni ke depan, betul tak? So awak dah belajar kan? Kalau nak dapat differentiation dengan integration ni ada kaitan sebab differentiation ni bila awak dah differentiate, awak dapatkan value tu balik, awak kena integrate. Betul. So dia ada timbal balik lah. Right. So ini application dia lah. Dalam physics memang kita banyak pakai integration, banyak kita pakai differentiation lah untuk kita tentukan sesuatu konsep. Okay. So apa nama? Linear motion with uniform positive velocity. The basic equation which is a horizontal line is equal to, okay, ini apa nama kita, linear motion with uniform positive velocity. Okay. Ini nak menunjukkan bahawa kalau kita ada velocity itu positif. Kalau velocity itu positif dalam graf, dia indicate secara sama ada dia secara lurus macam ni ataupun dia secara graf dia menaik. Sebab apa? Sebab kalau kita dapat graf tu is a horizontal, which is a U equal to V, bermaksud final velocity is equal to initial velocity. It's always same, positive. So kalau kita ada straight line, kita ada displacement melawan time, X lawan T. So S divided by S equal to UT. Bermaksud U ni adalah kita punya
gradient. Okay, gradient. So gradient ni nak dapatkan positif, dia mesti dapat naik. So ini akan menunjukkan bahawa graf kita adalah positive velocity. Alright. So what about negative velocity? Kalau negative velocity, kalau V is equal to negative U, bermaksud ini adalah 0, ini adalah negatif, bukan sini kat sini, dekat sini atas 0, bawah ni adalah negative value. So setelah negatif 3. Right. So inilah untuk menunjukkan bahawa there is a negative velocity. Kalau yang ni pula, bila gradient kita menurun, okay, kita dapatlah negative velocity. Okay, this indicate negative velocity. Ni saya rasa awak boleh faham ni. Right. So what about the positive acceleration? Satu objek tu, okay, satu a positive acceleration kita boleh tengok kepada graf V equal to U plus AT. Right? Daripada graf ini adalah V is equal to U plus AT. Bermaksud kat sini adalah Y is equal to C plus MX. Betul tak? Jadi kalau kita dapatkan M yang positif, kita dapatkan acceleration yang positif, kita akan dapatkan gradient yang positif. Jadi graf daripada graf V melawan T, alright, daripada graf T melawan T bermaksud kita akan dapatkan, kita plot kat sini, okay. Kita plot, kita dapatlah dia punya delta V divided by delta T kat sini, okay. Dapatlah dia punya positive value. So dapatlah positive acceleration. So kalau kita lukis dia punya, kalau kita tengok kat sini pula, graf X melawan T daripada equation S equal to UT plus half AT squared. Jadi kat sini kita nampak A ni adalah, kalau A adalah positif, awak akan dapat parabolic equation ataupun quadratic equation yang macam ni lah, senyum ni kan, betul? Kalau dia senyum ni awak dapat positive value. So kalau kita nak tengok satu graf tu adalah negative acceleration daripada negatif dia punya gradient adalah negatif ataupun dia dapat parabolic equation dia. Jadi lah graf dia memang masam lah ni, okay? Alright, macam awak belajar kat AdMath dulu lah. Alright. So yang ni saya rasa awak boleh faham lah, okay? Tak ada masalah. Awak boleh recall balik dengan apa yang awak pernah belajar dulu. Dan the graphical representation, the positive time of a linear motion is represented below. So describe the motion, find displacement between T1 to T2, total displacement, average velocity between K. Ini kita nak tentukan. Contoh dia, ada certain soalan dia tak bagi dalam keadaan macam ayat. Contoh tadi kita punya penceritaan tadi, soalan kita punya sebelum ni kita belajar dia katalah satu a car is moving from position A to 150 km to position B with a speed of sekian kan. Okay, itu dalam ayat. Tapi ada certain question yang dia bagi dalam bentuk graf. Jadi macam mana kita nak tafsirkan graf tersebut dan kita nak selesaikan, we want to solve the question. Contoh dia macam ni lah, kita tengok kepada yang ni. Okay, ini belum lagi sampai soalan. Okay, ini dia punya penerangan ni. So contoh dia macam ni lah. Kita tengok, kita ada graf displacement versus time. So daripada sini, ini dia menunjukkan bahawa kalau kita tengok displacement versus time, daripada kita boleh pecahkan kepada position A, pada position B dan kepada case A, case B, case C. Daripada case A ni, kita boleh katakan objek ni dia bergerak daripada position, katalah daripada initial position ke point A. Pada daripada 0 ke T1 dengan awak tengok, kalau displacement versus time adalah apa? Akan dapat velocity dengan velocity of sekian, kita kena kira. Kemudian daripada position ni, katalah ni position A, point A kepada point B, objek ni bergerak daripada position A ke point B pada displacement yang sama, jarak yang sama. Bermaksud apa? Ni velocity dia kosong kan? Bermaksud dia tak bergerak. Maknanya dia berhenti pada satu point tersebut selama T2 tolak T1 masa. Kemudian dia bergerak daripada point B kepada point C dengan dalam masa T3 tolak T2 dengan velocity of sekian. Alright. So ini cara nak baca lah. Kita akan tengok daripada soalan nantilah. So sama juga yang ni. Ini velocity tadi, graph displacement versus time. Ini graph velocity versus time. So condition dia pun lebih kurang sama lah. Alright. So ini graph, ini graphical, a bullet is shot ini. Okay. Okay, ini contoh lah. Okay. A bullet is shot at ground level vertically upward at 19.62 meter per second. For the whole motion, sketch it displacement versus time graph and velocity versus time graph. So bermaksud kalau kita katakan
bullet ni dia ditembak it is shot at ground level vertically upward. Bermaksud kita tahu dia tembak macam ni lah ke atas kan, at 16.92 19.62. Okay, for the whole motion sketch is graph. So macam mana kita nak lukis graph displacement kalau lah objek tu dia, kalau kita tembak satu bullet, apa yang berlaku? Dia punya, orang kata apa, is shot at ground level. At ground level maksudnya dia tembak lurus lah. Saya tersilap. Okay, maksud dia tembak macam ni lah. Okay, dia tembak macam ni, satu bullet tu. Okay, this is a bullet, dia tembak lurus. Apa benda yang berlaku? So kalau kita tengok, displacement akan meningkat lah. Betul tak? Dia akan dapat graf lurus macam ni lah. Alright? Okay. Macam ni. Okay, kalau what about the velocity? Velocity dia akan menurun. Sebab apa? Sebab bila awak tembak peluru tu makin laju ke akan makin berkurang? Akan makin perlahan dia punya, orang kata apa, kelajuan dia. Makin perlahan lah kan? Betul tak? Betul kan? Okay, sebab tu kita dapat okay, dengar ke ni? Okay, Dengar. Okay. Dengar. Anissa lapar, dia sabar. Sikit lagi. Okay, lepas tu kita makan. Aduh, Anissa nak masak ni. Anissa nak masak untuk kita semua. Okay, saya tunggu dia masak. Itulah Thanos dah kejar saya. Aduhai. Thanos ni pun satu lah. Dia suka betul, dia minat tu dengan saya. Risau. Tapi tak apalah, nantilah saya bunuh dia. Alright. Okay, kita tengok example ni. Okay, find the instantaneous velocity of a particle. Ini dah berapa slide ni? Sikit lagi slide dia. Dah nak habis dah. Baru slide nombor 91. Okay, 91. Kita tengok. Find the instantaneous velocity of a particle in the displacement plot below at 0.5 second, 2 second, 3 second and 4.5 second. So macam mana? Kita tengok sini, velocity is the slope of the curve. Okay. So kita akan tengok velocity. Sebab apa? Ini adalah graf X melawan T. Jadi bila kita kira instantaneous velocity, dia suruh saya instantaneous velocity at 0.5 second. 0.5 second tu kat mana? Dekat sini betul, 0.5 second. This is 0.5 second. Jadi bila kita nak kira velocity 0.5 second, awak carilah kat sini. Awak ambil angle di sini, awak ambil angle sini. So dapatlah delta X dengan delta T. Jadi sebab tu awak boleh kira velocity at 0.5 second is equal to yang ni. Nampak ni? Kita ambil dekat 4 minus 0 divide by 1 minus 0. Dapatlah 4 meter per second. Untuk dapat 2 second ni pula kat sini. Betul, 2 second kat sini. Jadi yang sesuai kita boleh ambil daripada sini. Okay, sampai ke sini. Alright, delta X divide by delta T. Okay, kat sini. Jadi bila kita dah guna kat sini, kita boleh tentukanlah dia punya delta, dia punya velocity. Alright. So, sama jugalah dekat position 0, dekat velocity at 3. Kat sini 3. Mana kita boleh ambil yang ni. Okay, yang ni. Yang position yang ni. Okay, yang ni. Kalau nak ambil yang ni apa? So, kita dapat final position is negative 2. Minus dengan initial position is negative 2. Divide by time, kita akan dapat 0. Okay. Ini cara dia. And yang keempat at 4.5 second tadi, 4.5 second kat sini kan. So, kita boleh ambil yang bahagian sini. So, this is delta X, this is delta Y. Dapatlah sekian ni. Okay, clear? Faham kat sini? Sini okay? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Laju aja tak ada. Dia dah nak makan tu. Laju aja. Okay. Find the velocity versus time, the velocity time graph for an object moving along a straight line
straight path is shown below. So this is the graph V lawan T. Okay, dia suruh cari find the average acceleration untuk during the time interval 0 to 5 second. 0 to 5 second kat sini. Okay, maknanya nak dapatkan V is equal to V pula. Dia suruh cari average acceleration kan. A equal to V final minus V initial divided by T final minus T initial. So jadi untuk kalau kita nak kira yang first, okay, kita tengok jawapan lah. Okay, acceleration dekat from 0 to 5 second, awak tulis macam ni lah. Dapatlah apa? Dapat 0. Okay, sebab apa? Sebab V final sama dengan V initial. Okay, bila V final dengan V initial dapatlah 0. So untuk 5 to 15 second, yang ini. Okay, kita ambil yang ini. Yang ini. So kita ambil yang ini, delta X, delta V divided by delta T. Dapatlah 1.6 second. So untuk 0 to 20 second, untuk 0 to 20 second macam mana? So kita ambil. Untuk 0 to 20 second, awak kena gunakan bahagian sini. So VF minus VI initial divided by T final tolak T initial. So kita tengok V final untuk 0 to 12 to 20, sini 0 to 20, kita boleh dapat kat sini. Kalau nak kira pun kat sini lah. Okay, dia punya sebenarnya kat sini. Acceleration dia macam ni. Okay, ini acceleration dia. Kita dapat. Okay, ini. Ini. So delta V divided by delta T. So inilah dia, dapatlah. V final minus V initial divided by T final divided minus T initial. Dapatlah sekian ni. Alright. So find the instantaneous acceleration at T equal to at 10 second and 18 second. Dekat 10 second ni berapa? Kalau 10 second ni, dia boleh ambil yang bahagian ni kan. Dapat acceleration dekat antara between 5 to 10, 15 second. So dapatlah 1.6 meter per square second. Kalau untuk 18 second, kat sini 18 second, awak ambil lah kat sini, awak kena kira. Dapatlah dia 0. Dia 0 meter per square second. Ataupun awak tengok tu, the slope is tangent of the tangent line is 0. Daripada gradient tu kita dapat tentukan dia punya acceleration. Alright. So next. Okay. So example, a record of travel. Okay. A record of travel along a straight path is as follow. So start from rest with constant acceleration of 2.8 meter per square second for 15 seconds. Constant velocity for the next 22 minutes. Constant negative acceleration, negative 3.6 meter per square second for 10 seconds. So, the question, what were the average speed each stage 1, 2, and 3 of the trip? What is the average speed for the whole trip? Okay, sekian macam ni. So, kalau untuk case macam ni, first kali kita kena lukis. Kita lukis dia punya, orang kata apa, number line. Line number awak belajar kat sekolah. Apa kita panggil? Line number awak belajar. Line number ke number line? Line number kan? Nombor linear saya tak ingat lah line number kan. Macam ni lah line number. Jadi awak lukislah situasi dia macam ni. So dia kata start from rest with constant acceleration. So dia kata ni dekat initial, okay, start from rest, acceleration, constant acceleration 2.8 meter per square second. Masa dia bagi 15 second. Okay. So ingat, kita ada berapa parameter? Kita kena ada 5 parameter. Kita ada U, V, A, T, S. Okay, jadi bila awak lukis, awak masukkan semua information yang ada. So kat sini kita ada U. Kita ada V tak? Kat sini dia tak bagi final velocity. So dia bagi acceleration. So kita tak tahu, dia dah bagi T juga. So kita tak tahu S dia berapa. So awak tinggalkan kat sini supaya awak tahu parameter apa yang awak kena tentukan nanti. Kemudian dekat stage kedua, dia bergerak at constant velocity for the next 2 minutes. Constant velocity. Bila constant velocity, apa yang berlaku pada acceleration? Acceleration akan jadi 0. Sebab constant velocity, final and initial velocity adalah sama. Bila final and initial velocity adalah sama, acceleration awak adalah 0. Time awak tukar kepada second. Supaya senang awak nak kira nanti. Sebab kat sini dah bagi second, sini pun dah bagi second. Tukar pada second semua supaya jadikan dia dalam SI unit. Kemudian, yang ni, V2 is equal to V1. Sebab apa? Sebab dia constant velocity. And yang ketiga, stage ketiga, constant negative acceleration. Maknanya dia decelerate. Final velocity dia lagi rendah daripada initial velocity. So dia decelerate dapat negatif sekian, negatif 3.6 selama 10 saat. So S3 kita tak tahu. So soalan dia, what were the average speed? Dia suruh cari what were the average speed each stage 1, 2 and 3. Maknanya dia suruh cari berapa velocity
average speed untuk setiap stage. So macam mana kita kira, kita kena tentukan. Kat sini stage 1. So final velocity untuk stage 1 tadi, okay, kita kira gunakan equation U plus AT. Okay, U plus AT. Yang ni lah. Nak kira berapa velocity sini, kita dah ada U, kita ada A, kita ada T. Jadi kita gunakan equation yang pertama, dapatlah kita final velocity adalah 42 meter per second. So kita dapatkan displacement. Displacement adalah sekian ni. Kita gunakan equation yang nombor 3. Kemudian nak dapatkan velocity, kita gunakan average velocity adalah sama dengan final total displacement divide by total time. Dapatlah 21 meter per second. This is the average velocity. Okay. So untuk stage kedua pula, disebabkan sini kita dah dapatkan 42 meter per second. So sini adalah sama dengan 42 meter per second. So masa dia sama. Now V1 untuk stage kedua, V1 ni akan jadi U, initial velocity kepada stage kedua. Jadi kat sini yang kita nak tentukan adalah displacement saja. Sebab velocity kita dah dapat. Sebab dia bergerak dengan constant velocity. Bila constant velocity, dia bergerak dengan hal laju yang sama dengan stage 1 tadi. Dah dapat, kita gunakan equation nombor 3. Dapat displacement berapa? So kita boleh kira average displacement sama dengan total displacement divided by total time. Dapatlah 42 meter per second. Okay. Dan yang stage ketiga, kita kira what is the final velocity. So final velocity kita gunakan equation yang pertama dan displacement kita gunakan equation yang ketiga. Dan dapatlah dia punya value dia sekian ni. Alright, yang ni boleh faham? Okay. Now, what is the average speed for the whole trip? Berapa average speed untuk keseluruhan speed? Okay. Dia suruh cari. So nak dapatkan average speed for the whole trip, maknanya total displacement divided by total time. So total displacement sama dengan S1 campur S2 campur S3 dapat sekian. Dan total time taken dapatlah sekian, dapatlah the average speed, kita bahagikan total time total displacement divided by total time. Alright. So untuk yang soalan ketiga, what was the total displacement for the complete trip? Berapa total displacement? Tadi kita dah kira lah kan, total dia berapa. So dan keempat sketch the velocity time graph for the whole trip. Okay. So tadi kita dah kira total displacement adalah sekian dan nak kira, kita nak lukis macam mana what is the velocity graph, time graph. Maknanya yang first tadi, okay, dia bergerak dekat zero, velocity of zero kan, initial velocity. Kalau kita tengok sini tadi, okay, dia start dekat zero. Okay, sini zero velocity. So zero velocity kat sini dia akan start dengan zero. Kemudian dia naik. Okay, dekat stage yang pertama. Okay, stage yang pertama apa yang berlaku? Stage pertama dia naik kepada 42 meter per second. So sekarang ni dia kena naik ke 42 meter per second. So this is the graph of V lawan T. Bila awak lukis graph, pastikan axis kena ada X axis dengan Y axis punya label mesti ada. Alright. So this is zero, dia naik. Dia naik ke atas, okay, dia naik. Okay, sebanyak 42 meter per second. Selama berapa saat? Dia dah bagi tadi. Masa selama 15 saat. So masa yang nak ambil adalah 15 saat kat sini. Kemudian velocity dia apa? Velocity dia, kalau kita tengok sini tadi dia kata acceleration kosong. Bermaksud velocity dia constant. Bila velocity constant, bermaksud dia punya ni lurus lah. Lurus constant selama berapa? Berapa lama masa dia ambil? Dia bagi 120. 120 bermaksud kat sini, selama sini adalah level sini ke sini adalah 120 saat. Jadi bila kita nak label, kita kena tulis 120 campur dengan 15, sebab tu kat sini kita dapat 135. Okay? Dan dia turun, dia decelerate kepada berapa? Kalau kita tengok tadi, dia decelerate kepada selama 10 saat kepada velocity berapa? Pada final velocity of pada final velocity of 6 meter per second. Bermaksud dia berhenti sampai 6 meter per second. So kat sini sampai 6. Awak bukan, maknanya dia bukan sampai kosong Sebab apa? Sebab pada dekat dalam soalan, okay, kalau sebab yang ni lah trik dia. Okay. Ini trik dalam soalan selalunya. So kalau awak tak perasan, awak akan terus sampai ke kosong. Tetapi kalau kita tengok tadi, kita dah kira dekat sini. Okay, kat sini final velocity dia sampai 6 meter per saat je. Alright, 6 meter per saat bermaksud dia akan berhenti dekat sini. 6, dekat yang 6 meter per saat. Jadi awak kena lukis
straight line sampailah kat sini sama dengan 6. Dan dia ambil masa selama apa? Ialah selama 10 saat. Alright. Okay. Faham ke? Ada soalan? Setakat ini? Faham. Right. Okay, habis kita punya lecture chapter 2. Okay ke tak okay ni? Tengok sikit semua orang. Ada ke tak ada?